Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Khas edisi tengah hari 29 November 2021 bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Tumpuan berita. Gabungan Parti Sarawak GPS yakin mampu memenangi 82 kursi Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada pilihan raya negeri PRN ke-12 yang akan diadakan pada 18 Disember depan. Menurut Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg, perkara itu boleh dicapai sekiranya semua parti komponen bekerjasama dan bergerak dalam satu pasukan. And if we go in the field with one semangat, one spirit, JPS, we can sapu 82 seat. Beliau berkata demikian dalam ucapan pada Majlis Pelancaran Jentera GPS bagi PRN Sarawak di Kuching pada Ahad. Dalam pada itu, beliau yang juga pengerusi GPS turut memberi jaminan bahawa rakyat negeri ini akan terus menikmati pembangunan dan juga polisi sosial yang istimewa sehingga 2030 berdasarkan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 yang telah dirangka oleh kerajaan GPS dan ianya akan dapat dicapai jika mandat terus diberikan. Pada masa yang sama, Ketua Menteri sekali lagi menzahirkan terima kasih kepada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dan Barisan Nasional BN kerana tidak meletakkan calon pada PRN kali ini kerana mereka memahami keadaan politik di Sarawak. Saya tahu, mereka tahu politik Sarawak. Kerana they know that Sarawak's politik is different from Semenanjung Malaysia. Berita seterusnya, Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak yang juga pengerusi Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Cawangan Mulu, Datuk Grawat Gala telah melakukan lawatan kerja ke Rumah Jugah dan Rumah Nyala, Sungai Belasoi Marudi pada Jumaat. Lawatan tersebut bertujuan bagi meninjau sendiri keadaan penduduk dan mendengar permasalahan yang dihadapi rakyat. Semasa berucap, beliau berkata kerajaan Sarawak sentiasa berusaha untuk menyediakan kemudahan infrastruktur dan tidak meminggirkan penduduk di pedalaman. Sehubungan itu, ujarnya, penyatuan para penduduk yang kuat amat diperlukan bagi memastikan kemajuan sesebuah kampung. Katanya lagi, kesinambungan politik serta pemerintahan yang stabil perlu ada bagi memastikan kemajuan penduduk di kampung. Tambah Datuk Grawat, kerajaan GPS merupakan sebuah parti yang paling stabil sekali di Malaysia. Selanjutnya, program Kenyalang Tourism Booster Damai adalah salah satu inisiatif bagi membantu bukan sahaja industri pelancongan, kesenian dan kebudayaan serta para usahawan tempatan. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, Kenyalang Tourism Booster 2021 bertujuan memupuk dan mencetus aura positif dalam kalangan dan pemain industri serta memberi tumpuan kepada pembangunan pelancongan, kesenian dan kebudayaan Sarawak. Menurutnya, beliau yakin program-program anjuran Kenyalang Tourism Booster 2021 dapat membawa lebih banyak suasana atau vibe dan perhatian orang ramai terhadap industri pelancongan Sarawak yang secara tidak langsung akan meningkatkan kesedaran dan lebih ramai pelancong dan pengunjung ke Sarawak. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh Setiausaha Tetap MTEK Hee Chang Kee semasa majlis penutupan Kenyalang Tourism Booster Damai pada Ahad. Selain itu, saya percaya Kenyalang Tourism Booster tahun ini berjaya menggalakkan industri pelancongan Sarawak untuk menyediakan lebih banyak peluang ekonomi dan juga pekerjaan terutamanya melalui kolaborasi dinamik di dalam ekosistem industri pelancongan Sarawak yang juga secara tidak langsungnya memberi manfaat kepada pelbagai industri pelancongan kita. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Karim juga berharap program seperti itu akan memberi inspirasi dan rangsangan kepada masyarakat untuk menceburi industri pelancongan, kesenian dan kebudayaan secara digital dan hybrid. Pelbagai aktiviti menarik diadakan di bawah program tersebut yang dianjurkan oleh BIMP EAGA Young Entrepreneurs Chamber BYEC, Koperasi Belia Inovatif Sarawak KOBIS dan disokong oleh Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, antaranya adalah Petong Open Day, Teater Mensiater Indah, Food Bank Launch, Digital Workshop Homestay, Exhibition Booth and Fun Corner dan pelbagai lagi. Ke perkembangan di muka, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah telah menghadiri Majlis Pecah Tanah tapak projek pengawalan hakisan pantai di Kampung Kuala Hilir Oya bahagian Muka Sarawak pada Jumaat. Projek menelan kos sebanyak 14.8 juta ringgit itu dilaksanakan oleh kontraktor Kurnia Teknologi Resources Sdn Bhd dan dijangka siap pada November 2023.
Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah memberitahu beliau berhasrat menjadikan tempat itu tarikan pelancong dan penggemar pantai. Selain itu, ia bukan sahaja untuk mengelakkan hakisan, malah ianya dapat juga menghalang kayu kayan serta sampah menuju ke pantai. Dalam pada itu, Penghulu Pawi Ramli yang mewakili penduduk menzahirkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak khasnya Datuk Seri Fatimah kerana sentiasa memberikan kerjasama sehingga tercapainya permohonan tersebut. Di Repok, mantan adunnya Datuk Seri Huang Tiong Si telah membuat lawatan ke rumah panjang di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Repok yang melibatkan zon B, C dan D pada Sabtu. Ia merupakan lawatan pertama selepas pembubaran Dun Anjuran Parti Bersatu Rakyat Sarawak SUPP Repok yang bertujuan bagi mengucapkan terima kasih atas sokongan pengundi IBAN sepanjang menjadi wakil rakyat. Sebanyak 33 buah rumah panjang telah dikunjungi bersama ahli parti SUPP dan rata-rata penduduk rumah panjang memberikan sokongan penuh dan kepercayaan kepada Datuk Seri Huang untuk terus menjadi wakil rakyat di kawasan tersebut. Beralih ke laporan COVID-19, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan medianya memaklumkan penurunan kes di Sarawak dengan 158 kes positif baru dikesan pada Ahad di 18 daerah di Sarawak menjadikan jumlah kumulatifnya setakat ini sebanyak 250,524 kes. Sebanyak 153 kes adalah dalam kategori klinikal 1 dan 2, manakala 3 kes merupakan kategori klinikal 3, 4 dan 5. Dalam pada itu, daerah-daerah yang dikesan adalah seperti yang tertera. Sementara itu, 4 kluster masih aktif iaitu kluster Putai Dua Bukit Mabong, kluster Unsurai Limbang, kluster Jalan Sultan Tengah Rampangi Kuching dan kluster Jalan Ong Tiang Sui Kuching. Dalam perkembangan sama, JPBN Sarawak turut meneliti laporan mengenai varian baru COVID-19 iaitu B.1.1.529 Omicron dan kenyataan akhbar Menteri Kesihatan Malaysia pada 26 November 2021 sekaligus membuat penambahbaikan ke atas tata cara kemasukan ke Sarawak dari negara lain. Sehubungan itu, JPBN Sarawak memutuskan bagi kesemua warga asing yang mempunyai sejarah perjalanan dalam tempoh 14 hari ke Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, Afrika Selatan dan Zimbabwe adalah tidak dibenarkan untuk memasuki Sarawak buat sementara waktu. Manakala bagi warga Malaysia dan pemegang pas penduduk tetap yang pulang ke Malaysia dari negara-negara tersebut dibenarkan memasuki Sarawak dengan memenuhi syarat-syarat tersebut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanaria dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.